Hai, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita untuk bahagian ketiga bagi siri pembangunan laman web menggunakan Weebly. Dan bagi mereka yang mungkin pertama kali sampai ke channel saya Dr. Farizal, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang untuk notifikasi, okey? Okey, baiklah. Untuk bahagian ketiga bagi siri ini, itu bahagian yang terakhir, saya akan tunjukkan apa yang boleh kita buat dengan menu theme dan juga setting ini, ya. Dan kalau kita klik pada theme button, dan kita sebenarnya boleh memilih lah color theme yang kita suka. Misalnya kalau saya klik pada warna biru, okey, perhatikan perkataan untuk menu di sini telah bertukar kepada warna biru yang asalnya berwarna hitam. Dan kalau saya klik pada warna merah, dan automatically menu-menu ini juga telah bertukar kepada warna merah, ya. Okey. Now, kalau saudara klik pada change theme, dan kita sebenarnya dibawa semula ke ruang ini di mana sebelum ini kita telah pun memilihkan satu theme untuk kita mulakan website kita. Dan dalam pilihan ini saudari bolehlah menukar mana-mana template ataupun layout yang dirasakan sesuai, ya. Dan katalah saya nak tukar kepada layout ini, ya, saya klik pada pilihan ini. Dan saya boleh preview terlebih dahulu. So, elemen yang ada, yang asal yang kita masukkan sebelum ini sebenarnya akan kekal. Cuma mungkin berlaku perubahan dari sudut font dan sebagainya, serta susunan menu-menu ini bergantung kepada template yang telah kita pilih, ya, template yang baru itu. So, let's say saya rasa saya nak menggunakan template yang baru ni, so saya boleh klik pada choose button. Dan kalau kita kembali pada button theme tadi, dan kalau saya tekan pada change font, kita sebenarnya boleh menukar, ya, font-font yang ada bagi setiap segmen ataupun elemen yang ada di dalam website kita. Misalnya untuk site title, kita boleh tukar dia punya font mungkin kepada mana-mana font yang kita sukalah, ya. Sama ada dalam bentuk serif ataupun sans serif, itu terpulang kepada saudari punya taste. Katalah saya ambil Angelina punya font, dan perhatikan perkataan my site ni sudah bertukar kepada font yang saya pilih tadi, right? Dan kalau kita nak tukar kepada font yang lain lagi, mungkin black check dan sebagainya, so perhatikan my site juga telah bertukar kepada font yang kita pilih. In terms of style, kita boleh ambil lah, sama ada kita nak boldkan dia, ya, kita nak italickan dia, depends lah kepada keperluan ataupun selera masing-masing. And then you can also adjust the size, the font size, whether you want to make it larger or you may want to make it smaller, right? Dan dari segi warna juga kita boleh ubahlah, sama ada kita nak kekalkan dengan warna asal atau mungkin nak menggunakan warna yang sedikit nampak soft, ya. Itu bergantunglah kepada minat masing-masing. Dan kita juga boleh on ataupun offkan uppercase ini, ya, sama ada kita nak dalam bentuk tulisan sebenarnya ataupun keseluruhan di dalam tulisan uppercase, ya. And then letter spacing, kalau kita tambah, cuba perhatikan apakah yang berlaku, ya. Nampak tak dia punya jarak antara satu karakter ke karakter yang lain tu semakin jauh, dan kalau kita kecilkan, dia akan kembali ke size ataupun jarak yang asal, right? So once we have done with that one, mungkin kita kembali kepada navigation menu. Okay, so nampak bila saya letakkan cursor pada bahagian-bahagian ini, dan secara automatically di dalam ruang editing juga nampak tak kotak berwarna biru ni, ya, di sini, ya, telah pun ditanda di situ. That means navigation menu, kita boleh tahulah yang mana satu navigation menu dan sebagainya. Okay, dan boleh tukar juga dari segi dia punya font, dan mungkin untuk ni saya nak tukar sedikit size lah, saya nak tambah bagi dia nampak besar sikit, sebab saya pun tak
tak ada terlalu banyak menu yang nak saya paparkan di sini ya. Okey, ataupun sama juga kalau kita nak off dan off kan, bergantung ya. Okey, dan kita boleh juga adjust dari segi letter spacing dan sebagainya. So this one is for sub navigation, pun juga kita boleh ubahlah yang berkaitan dengan this one ya. Okey, kemudian kalau kita pergi kepada paragraph title ya, kalau kita perhatikan di sini, cuba kalau saya letakkan saya punya cursor yang mana satu paragraph title, so selamat datang adalah paragraph title. So saya klik di situ, dan mungkin kalau sekiranya nak ubah lagi dia punya font, so boleh scroll down macam proses yang sama seperti tadilah ya, dan boleh ubah dia, dan kita actually boleh tentukan secara default warna untuk paragraph titles ini untuk warna yang tertentu, dan sekiranya kita nak tukar balik, kita boleh buat secara manual di sini ya. Right, dan next mungkin kita pergi ke paragraph text. Dan kalau perhatikan di sini, saya nak ubah sedikit lah dia punya jarak jarak antara ayat tu ya, ataupun saya boleh mungkin adjust supaya dia tidak terlalu nampak berjarak, so something like this. Okay, dan so sama juga kalau kita nak ubah tulisan ini, kita boleh ubahlah dia punya font di sini. So in this case, saya rasa saya perlu just nak kekalkan saja dengan font yang ada ini. Okay, so sama juga saudari boleh go through lah ya, sama dia nak tukar pada blog post title, contohnya untuk bahagian blog tadi kan, so kita boleh pergi ke blog, dan katakan di sini kita boleh, kalau kita klik pada blog post title, so self introduction is actually the blog post title lah, so kita boleh ubah kalau sekiranya kita nak ubah. Dan sama juga seperti image caption ya, gallery caption dan sebagainya. Okay, so kalau kita pergi ke theme option, cuba saya disablekan fixed navigation, so apa yang kita boleh nampak ialah dia ada berlaku sedikit perubahan in terms of dia punya layout dan jarak kan, dan kalau saya enablekan balik, dia ada ruang sedikit lah di atas itu ya. Kalau macam ni ruangnya agak kecil, dan di sini ruangnya lebih besar, dan kalau kita onkan button yang kedua ini, dan saudari boleh perhatikanlah ya dari sudut apa sebenarnya yang boleh kita enable dan apa yang kita tak nak gunakan. So it depends on your own selection and your own preference. And another thing, kita sebenarnya boleh menukar juga tema daripada sama ada sekarang ni kita menggunakan light punya theme, dan kalau kita klik pada dark, perhatikannya kita punya background bertukar menjadi warna yang gelap lah, warna yang hitam. Tapi saya secara personal, saya lebih suka menggunakan background ataupun tema yang cerah ini ya. Okey, so selesai tentang theme, kita pergi kepada setting menu pula. Okey, di sinilah sebenarnya saudari boleh menukar URL untuk blog. Misalnya asalnya kita ada tunjuk ajar web ni, dan mungkin boleh tukarlah mengikut keperluan, dan proses ni sama seperti di dalam bahagian pertama yang pernah saya tunjukkan, di mana once kita dah masuk tajuk, kalau tajuk itu available, then you can proceed with the title that you have chosen. Dan perhatikan di sini ada perkataan my site. Kalau saudari perasan, kalau kita kembali ke sini, perkataan my site di sini, sometimes mungkin kita rasa macam kita perlu mengubah perkataan ini ya. Mungkin kita nak masukkan nama site untuk nama website kita sendiri. So kita patah balik ke setting, dan instead of my site, mungkin saya nak masukkan tunjuk ajar web, iaitu nama web yang telah saya bangunkan. So jangan lupa klik pada save button. Right, dan cuba kita pergi balik ke build, dan nampak tak perkataan ini telah pun bertukar. Kalau tadi my site telah bertukar kepada tunjuk ajar web.
Okay, next. Selain pada tu, kita boleh pilihlah kategori untuk web kita. Mungkin kita nak pilih personal, untuk blog dan sebagainya, bergantung kepada keperluan saudari, dan boleh save setiap kali kita buat penambahan ataupun perubahan. Okey, untuk pilihan yang lain seperti ikon dan juga untuk create password ni, kita perlu upgrade ya. Sebenarnya untuk free version memang kita tak boleh gunakan features inilah. And then apa yang juga boleh kita buat ialah kita boleh tukar dia punya formatting dari segi date ya, sama ada kita nak bentuk dalam format bulan, hari, tahun ya, ataupun tarikh, hari, bulan dan juga tahun. Ini sebenarnya lebih berkaitan dengan entry di dalam blog kita ya. Remember, kalau kita menghasilkan satu entry yang baru di dalam blog page, maka setiap entry itu akan ada tarikh bila kita publish entry tersebut. So format ini yang akan memainkan peranan lah. Kalau kita pilih yang pilihan yang pertama, maknanya dia akan tersiar ataupun dipaparkan dalam bentuk format ini. Okay, selain daripada tu, in terms of time format, kita boleh pilih lah whether kita nak stick dengan 12 hours ataupun kita nak yang 24 hours. Dan kita juga boleh setkan time zone, dan kita boleh pilih Kuala Lumpur, right? Dan dari sudut language ni kita kekalkan saja. Okay, selesai untuk bahagian ini. Kita boleh lihat untuk bahagian editors. Satu yang menarik tentang Weebly ialah kita sebenarnya sebagai pembangun laman web, kita sebenarnya boleh add editor ataupun rakan yang boleh membantu sama-sama untuk katalah publish new entries untuk kita punya blog. Mungkin katalah kita ada 3 atau 4 orang yang bekerja untuk projek yang sama, jadi kita boleh invite rakan-rakan untuk menjadi editor, untuk menambahkan entry baru ataupun membuat sebarang penambahbaikan yang dirasakan perlulah untuk website kita. Okay, so kita boleh klik add editor dan kita boleh email lah, dan email inilah yang perlu rakan-rakan yang kita invite tu tadi masuk dan juga create dia punya account. So untuk features members ini, dia sebenarnya adalah untuk website Weebly yang berbayar ya. Jadi kita, kalau sekiranya saudari subscribe kepada Weebly ni, dan kita boleh add members lah sebagai members kepada website kita. Di dalam Weebly juga kita boleh tambah beberapa apps yang kita rasakan perlu. Ada di antaranya yang percuma, ada antaranya yang perlu kita beli so kalau saudari nak explore, just go to App Center dan boleh masuklah. Mungkin kalau sekiranya kita katalah nak untuk get social, okay, ada yang free ya, ada yang premium dan sebagainya. So kita boleh pilih lah mengikut keperluan, mengikut apa yang diperlukan. Okay, dan yang terakhir, bila kita klik pada blog, di sini kita sebenarnya boleh settingkan berapa post dalam blog kita yang akan dipaparkan untuk sekali page itu untuk loading ya. Kita boleh setkan sama ada 1, 2 sehinggalah 25, right? So maknanya kalau sekarang ni berada pada 10, misalnya pengunjung kita masuk ke blog kita, so 10 entry yang pertama tu akan terpapar di dalam satu page yang sama. Dan untuk mereka melihat previous ataupun post-post yang telah diterbitkan sebelum ini, maka mereka perlu klik pada previous ataupun next button lah, right? Dan kita boleh juga customizekan post share button sini kalau kita nak, dan kita boleh enable ataupun disablekan blog sidebar. Blog sidebar adalah ruang di tepi ya. Saya tunjukkan contoh. Jadi ini adalah contoh sidebar ya. Ini adalah blog yang telah saya bangunkan. Sidebar adalah apa juga yang berada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri bergantung pada templates lah ya, yang mengandungi maklumat tentang author ya, mungkin kategori, archive dan sebagainya. Dan untuk comments pula, kita juga boleh mengubah setting yang kita rasa sesuai. Sama ada contohnya kat sini saya nak nak pastikan ataupun untuk memastikan Weebly menghantar notification
kepada email saya yang saya gunakan untuk bangunkan laman web ini, dan saya just klikkan yes saja. So that means setiap kali ada komen baru, so notification akan dihantar ke email saya, right? So yang lain tu kita boleh setkan sini lah, sama ada untuk open, close ataupun perlukan kepada approval terlebih dahulu dan sebagainya, right? Jadi kalau kita sudah pun settle dengan setting semua ni, dan kita boleh tekanlah pada publish button. Dan ini adalah URL ataupun address, link kepada Weebly ataupun website yang kita bangunkan, dan kita boleh lihatlah apa dia hasil akhir yang telah kita hasilkan di dalam pembangunan itu tadi. So saya rasa itu sahaja yang boleh saya kongsikan dalam 3 CD ini, dan sebenarnya masih banyak lagi yang boleh kita terokai ya. Misalnya kita boleh masukkan traffic untuk feeds, ataupun kita boleh masukkan lagu, kita juga boleh tukar rupa bagi mouse ya, boleh jadi dalam rupa yang lain dan sebagainya. Dan ataupun mungkin sesedari boleh juga explore macam mana nak masukkan ruang komen ataupun ruang chat di sidebar blog masing-masing dan sebagainya. Tapi apa yang saya tunjukkan untuk siri-siri yang telah saya hasilkan ini adalah sebagai basic yang diperlukan untuk membangunkan laman web menggunakan Weebly. So untuk itu saya ucapkan selamat maju jaya dan selamat mencuba untuk semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you.